starts in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Syarizah binti Abdullah, Ketua Penolong Penarakanan Unit Sekolah Jenis Khusus. Yang dihormati Encik Megak Faizal bin Megak Ahmad Zulkifli, KPP USJK, rakan-rakan penolong pengarah USJK dan juga kepada Puan Farwiza. Terima kasih kerana pada hari ini dapat meluangkan masa bersama-sama dalam sesi perkongsian ilmu pada hari inilah. Mungkin secara nak kata paksa pun paksa rela kan. Dan buku yang saya akan kongsikan kandungannya pada hari ini ialah Eat That Frog. Bagaimana cara kita nak makan katak itu. Saya akan terangkan satu persatu, tapi saya harap tak adalah siapa yang fobia dengan katak kan, sebab lepas ni saya akan guna slide semua kataknya comel-comel je, tak ada katak yang pelik-pelik. Okay, sedikit pengenalan berkenaan buku Eat That Frog ini. Buku Eat That Frog ni adalah sebuah buku bestseller antarabangsa yang ditulis oleh Brian Tracy. Okay, Brian Tracy ni adalah seorang penceramah profesional dan dia juga macam CEO lah kepada syarikat Brian Tracy International yang syarikatnya ni mengkhususkan kepada latihan dan pembangunan individu untuk syarikat-syarikat dan organisasi-organisasi yang orang kata di peringkat antarabangsa lah. Tracy ni juga dia ada juga tulis juga buku-buku lain yang saya tunjukkan kat sini lah. Buku-bukunya semuanya tentang lifestyle, tentang motivasi untuk meningkatkan meningkatkan pencapaian satu-satu organisasi. Dan karya-karya dia juga banyak kali lah diulang cetak dan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Di pasaran Malaysia ada dua buah buku, ada dua versi, iaitu versi bahasa Inggeris dan versi bahasa Melayu. Cuma saya cari versi bahasa Inggeris dalam yang e-book Perpustakaan Negara tu tak ada bahasa Melayu je. So saya baca yang bahasa Melayu lah. Memang pening sikit lah bila bahasa Melayu tu dia terjemahkan kepada bahasa kita tu kan. Okay, so penterjemahnya pun seorang yang memang berpengalaman lah, iaitu Puan Latifah Ulfa Ismail. Baik, next Faiz. Sedikit pengenalan berkenaan Eat That Frog ni. Masa saya mula, back dulu. Masa mula saya jumpa buku ni di Perpustakaan Perpustakaan Negara ni, saya pun macam tertarik dengan tajuk dia. Saya tak tahu buku ni bestseller ke apa ke, sebab saya nampak Eat That Frog. Kenapa Perpustakaan Negara pilih buku ni? Sebab saya pun nak tahu juga kan apa yang dikatakan kena makan katak tu. Sebabnya katak ni kalau kita faham ni bukan haiwan yang menarik lah kan. Bukan sesuatu yang elok lah untuk dimakan ataupun diangkat sebagai ni. Dan juga saya pun macam berminat nak tahu apa faedahnya kalau makan katak ni untuk darurat sangat ke. Lepas tu bila saya tengok sikit sinopsis dekat bawah tu ada review, ada yang pembaca kata buku ni bagus untuk meningkatkan kita punya kerjaya dan membantulah meningkatkan kita punya motivasi dalam melaksanakan pekerjaan. So saya pun terus pinjam, cuba nak pinjam tapi tak lepas sebab tak tahulah kenapa tak boleh pinjam. Lepas tu saya terus beli buku ni dekat Book Cafe dan itulah saya baca dan saya akan kongsikan pada hari ini. Okay, next Faiz. Okay, bila saya mula baca buku ni di depan lah, saya pun macam tertanya lah kenapalah penulis ni gunakan katak. Mana penulis ni dapat idea untuk gunakan katak kan, sebabnya yelah macam kita tahu banyak haiwan-haiwan lain. Lepas tu bila saya pergi ke muka surat yang pertama, yang pada muka surat pengenalan,
Okey, kat situ saya rasa saya dah jumpa jawapan sebabnya penulis dia ada memetik kata-kata daripada penulis Amerika tak salah saya, Mark Twain, yang dia kata kat situ, sekiranya kamu perlu makan katak, seekor katak pada setiap pagi, kamu perlu bersyukur kerana itulah perkara terburuk yang mungkin berlaku pada hari ini. Daripada situ saya dapat macam gambaran lah. Mungkin penulis menggunakan idea analogi katak ni sebagai bahan untuk penulisan dia dalam buku ni. Jadi dalam buku ini, katak itu digambarkan sebagai tugas penting yang perlu kita laksanakan setiap hari. Maksudnya semakin hodoh dan semakin besar katak itu, maksudnya semakin besar dan semakin penting tugas yang perlu kita lakukan. Seperti kita semua sebagai pegawai tak kiralah sebagai cikgu atau pegawai di JPN, kita ada tugas yang diamanahkanlah kepada kita untuk menjadi tanggungjawab kita lah. Kita ada fungsi kita ada file major kita yang kita kena ikut. Tetapi kadang-kadang mungkin orang lain baguslah, tapi bagi saya kadang-kadang ada juga yang kita terlepas pandang, kita tak buat. Tapi kita kerap beri alasan, kita kata kita tak cukup masa nak buat. Tapi sebenarnya mungkin kadang-kadang tu bukannya kita tak cukup masa, tapi sebab kita tangguh, dah tangguh. Bila dah tangguh tu, at the end nak buat tu dah kelam kabut, sumber pun dah tak ada. Itu yang kadang jadinya kerjanya tak siap. Kalau siap pun mungkin lambat ataupun terlepas daripada deadline yang sepatutnya kita submit lah kerja tu. Okay, jadi dalam buku ni saya akan share jugalah tips-tips yang dinyatakan oleh penulis untuk panduan kita. Baik, Faiz, next. Okay, seperti yang saya maklumkan tadi, makan katak maksudnya tugas yang sukar. Siapa yang nak makan katak kan? Sanggup ke nak makan katak? Tapi dalam buku ni katak tu digambarkan sebagai tugas yang sukar. Biasanya kalau kita buat sesuatu benda yang susah ni, yang kita rasa kita tak sanggup buat, tapi bila kita berjaya, dia akan memberi satu kegembiraan dan kepuasan bila kita berjaya buat benda tu. Bagus tak bagus tu kemudian, tapi perasaan feeling kita tu kita akan rasa berjaya, I can do it, boleh buat dalam time frame yang sepatutnya. Tapi sebenarnya tak mudah. Benda yang susah ni sebenarnya tak mudah dan kita tak gemar melakukannya. Itu macam fitrah manusia lah, mungkin tak semua, tapi kita ni selalu kalau benda yang susah, benda yang kita tak suka ni, kita akan rasa macam nak buat, tapi kemudianlah kita buat benda yang kita suka sebab kita ni mungkin rasa sesuatu yang menggembirakan tu lebih bagus untuk dibuat. Jadi sebab itulah ada benda yang susah tu sebenarnya benda yang penting tapi akhirnya tertangguh. So bila tertangguh ni kita akan rasa stres. Kita akan rasa macam ada benda kerja tak siap lagi tapi duk fikir benda tu setiap masa. Sebab apa? Sebab kita rasa katak kita tu kita belum makan lagi. Orang lain dah makan dah katak dia, dah tak ada dah katak dia, tapi katak kita masih ada kat depan kita tu. Duk fikir bila nak makan ni. Itulah cuma saya nak bagi satu situasi, kalau macam kita bayangkan kita terpaksa makan katak. Kita dapat satu tas yang besar, dapat katak yang paling hodoh, kita terpaksa nak makan katak tu. Jadi kalau kita nak pilih, kita nak makan pada waktu pagi ataupun nak makan pada waktu malam. Kalau kita makan pada waktu pagi, mungkin akan lebih bagi kelebihan lah pada kita. Sebabnya kita akan rasa tenang, kita akan rasa lapang sebabnya kita ada cukup masa untuk tak perlu risaulah sepanjang hari tu sebab kita dah makan pada awal. Tapi kalau kita pilih untuk makan pada waktu malam, macam kita kata malam nantilah baru makan, bila malam tu sepanjang hari tu,
hati kita takkan tenang. Sebab kalau saya pun, kalau ada kerja yang masih tertangguh dan saya tahu kerja tu penting, macam kalau Puan Syarizah minta, tapi saya tak buat lagi. Saya kata malamlah buat. So bila malam tu sepanjang hari hati tak tenang, walaupun kita buat benda lain tapi hati tak tenang, dan malam tu baru nak buat, masa dah pendek. So jadi pada sini analoginya yang daripada buku ni, kalau kita dapat sesuatu task tu, mulakan serta-merta. Jangan lengah, jangan cakap nanti dululah, esoklah, jangan. Sebab kita tak tahu esok entah-entah ada katak yang lagi besar tengah tunggu kita. So sekarang ni lagilah beban kita, nak makan seekor pun susah, so nak makan pula 2-3 ekor yang kemudian tu sekali. Itulah analogi dia. Okay, Faiz, next. Okay, kita cara nak makan katak ni bukan boleh makan sebarangan. Yang inilah yang penulis ni cakap, kita tak boleh meredah je nak makan katak yang mana, tengok katak kecil besar kita rasa makan yang kecil dulu, tak boleh. Dia ada peraturan dia, nak pilih katak juga untuk dimakan. Okay, next Faiz. Okay, daripada buku ni, penulis ada bagi 2 peraturan macam mana kita nak pilih katak ataupun tugasan. Tugasan yang mana kita nak siapkan dulu. Peraturan yang pertama, sekiranya kita perlu makan 2 ekor katak, jika kita diberi pilihan 2 ekor katak, makanlah yang paling hodoh dahulu. Ini bermaksud kalau kita dapat 2 tugasan yang penting, buat tugasan yang paling banyak dan paling susah dahulu. Itulah panduan cara kita nak apa ni orang kata, nak tentukan prioriti kita yang mana kan, sama ada kalau dapat 2 task yang mana yang perlu disegerakan. Dan yang kedua, sekiranya kita perlu makan seekor katak hidup-hidup, makanlah segera. Tiada gunanya sekadar duduk merenung katak itu lama-lama. Kalau dapat seekor katak yang hidup tu, ataupun dapat kerja yang macam hari ni pagi tu bos kita Syarizah bagi kerja, terus buat. Kerana kalau kita, supaya kita nak disiplinkan diri kita, buat serta-merta, jangan tangguh, fokus hingga siap. Kena makan terus, sebabnya kalau kerja tu kita bertangguh, dia akan bawa ke esoknya, esok dapat lagi, so itu tak baguslah untuk kita punya organisasi. Baik, next Faiz. Dan seterusnya saya akan pergi kepada panduan yang penulis berikan. Mungkin ada, dia bagi banyak tapi saya pilih 5 sajalah yang saya rasa relate lah dengan kita punya tugas harian. Yang daripada sini saya dapatlah fokus, kalau dalam buku ni 2 fokus yang penulis tetapkan ialah tentang fokus pertama, cara nak mengenali tugasan masing-masing, nak tentukan matlamat, nak membuat senarai tugasan, bagaimana nak menyusun perancangan dan nak memilih tugasan yang berimpak tinggi. Itu fokus yang pertama. Fokus yang kedua pula lebih kepada bagaimana kita nak jadikan tugasan kita tu boleh dilakukan dengan lancar dan tidak membazir masa. Tapi saya rasa kita di SJK ni semua pegawai-pegawai kerjanya semuanya bagus, semuanya menepati timeline yang diberikan. Cuma ini untuk orang kata macam ingatan mesra kepada saya dan juga kepada rakan-rakan lah. Semuanya dah bagus sekarang ni. Okay, prinsip yang pertama. Kita kena kemaskan meja ataupun siapkan meja kita. Kita set up the table, kita putuskan dengan jelas apa yang kita mahukan, apa yang kita nak buat. Tulis sasaran dan objektif kita sebelum kita mulakan kerja. Okey, kalau boleh jadikan habit untuk sentiasa rancang objektif sebelum kita mula kerja. Kalau
sebaiknya kita rancang tugasan kita ni, sebab kalau macam baru dapat kerja hari ni baru nak rancang macam tu kira tak berapa nak bagus lah. Tak lalunya kita ada tugasan, soalnya biasanya tugasan besar ni dia tak beri hari yang sama nak hari tu juga, mungkin dia ada bagi time frame. Jadi sebaiknya kalau kita dapat satu tugasan tu, kita rancang tugasan kita tu sehari sebelum. Sehari sebelum tu kita rancang, okey esok kita nak buat apa, dan kita jadikan habit lah setiap hari. Perancangan tu pula sebaiknya tulis di atas kertas supaya kita tak lupa. Kadang-kadang kita plan lain, buat lain kan, itu biasa, tapi sebaiknya kita tulislah perancangan tu supaya tak lupa, dan kemudian supaya kita ni jadi seorang yang berdisiplin, kita mulakan kerja tu ikutlah perancangan yang kita buat. Buat apa kita rancang bagi nak gerak tapi akhirnya kita sendiri pun tak ikut kan. So alang-alang kita dah rancang, kita ikutlah perancangan tu. Mungkin hari ni perancangan kita tak bagus tapi untuk next task perancangan kita lebih nampak lebih elok lah kan, sebab kadang-kadang kita buat kerja yang first time kita buat ni memang caca marba kan, dah buat yang tu yang ni tertinggal, dah buat yang ni yang lain pula tertinggal. So mungkin kali pertama kita buat tu nampak macam tak teratur, tapi kita boleh tambah baik perancangan kita untuk next task, sebab kebanyakan kerja kita ni sentiasa berulang, tak berulang bulan ni, berulang bulan depan. Jadi kalau dulu kita ambil ambil masa untuk siapkan satu kerja tu mungkin 2 hari, tapi bila kita dah ada perancangan elok, kita dah study apa pro and cons, so kita boleh siapkan mungkin within dalam 1 hari pun dah boleh siap. Okay, yang kedua tadi tu lah buat perancangan awal. Sebaiknya bila kita nak merancang tu, kalau rasa macam hari tu 4:30 tu kita dah nak balik kan, dah tak sempat, kita ada masa kalau boleh kita gunakanlah waktu malam tu untuk merancang tugasan esok. Sebabnya kadang-kadang kita malam tu sebelum tidur ambillah masa tak lama pun, dalam 1 jam kita ganti balik waktu yang kita di office tu, mungkin kita berbual ke, kita ada buang masa yang sejam tu supaya kadar rezeki kita pun lebih berkat. So kita ambil satu masa sejam lah sebelum tidur, ataupun kalau ikut penulis dia kata 2 jam, mungkin kita boleh ambil 1 jam sebelum tidur, kita gunakanlah untuk buat perancangan tugasan yang kita akan laksanakan esok. So kalau kita ada 2-3 task tu, kita susunlah yang mana yang lebih penting kita letakkan di atas, kemudian barulah kita follow dengan tugasan lain. Mungkin tugasan yang ringan tu mungkin tak perlu siapkan esok, mungkin ada masanya lagi kan. So kita susunlah seeloknya yang mana sesuai. Ingat peraturan katak tadi. Peraturan katak, pilih katak yang paling hodoh untuk dimakan terlebih dahulu. Okay, next Faiz. Okay, prinsip yang ketiga, cara nak uruskan masa kita juga. Kita gunakan yang macam peraturan 80-20, iaitu yang 80-20 rules ni, Pareto Principles. Yang ni mungkin Puan Syarizah ataupun Cik Megat lebih hebat lah kot. Pareto Principles ni, konsep dia ni, dia kebanyakannya kalau organisasi dia akan tekankan pegawai supaya pegang konsep ni, sebab konsep ni adalah konsep pengurusan masa yang sangat berkesan. Contohnya kalau saya nak relate dengan Pareto Principle ni macam mana. Contohnya kalau kita tengok dekat pie chart tu, katalah kita ada 4 tugasan. 3 tugasan mudah, ada 3 tugasan mudah, dan satu tu tugasan mudahnya maksudnya yang perlu siap tapi dia tak adalah menyumbang kepada impak ataupun nilai yang besar. Dan satu tugasan ni dia sangat susah tapi dia cuma ada satu je. Walaupun satu tapi impaknya sangat besar. So jadi kalau kita nak tentukan yang mana kita nak siapkan dulu, kita tengok tugasan mana yang akan memberi impak ataupun nilai yang tinggi kepada organisasi ataupun kepada unit ataupun kepada diri kita sendiri. So kita pilihlah daripada sini, kita boleh nampak kan apa yang penting, apa yang tak penting. Yang tak penting pun kena buat, cuma fokus kepada yang memberi impak yang
tinggi. Ingat kalau dalam Pareto Principle ni, dia lebih fokus kepada productivity bukannya activity. So dia nak fokus kepada hasil, bukannya berapa banyak kerja yang kita buat ambil masa lama tapi hasilnya tak seberapa daripada kerja yang kita buat cepat, lengkap, masa pendek tapi hasilnya sangat besar. Itulah yang dikatakan dalam Pareto Principle ni. Kemudian yang prinsip seterusnya ialah prinsip teknik kita senaraikan setiap tugasan tu A, B, C, D, E. Macam mana nak tentukan tugasan A, tugasan B, tugasan C ataupun tugasan sampailah E. Mula-mula tu lah kita kata kalau boleh malam tu baru kita buat perancangan, sebab kalau esoknya kita nak buat perancangan, kadang-kadang kita nak merancang ni pun dah habis masa 1 jam kan. So dah buang masa, dah pagi tu 1 jam. Sebaiknya perancangan dibuat pada waktu malam, so kita ada masa kita nak susun elok-elok. Kalau lah kita dapat satu task lah yang besar, contohnya kita hari ni kita kena siapkan satu laporan ataupun satu minit mesyuarat. Minit mesyuarat dan laporan sebenarnya adalah satu benda, bagi saya lah satu perkara yang sangat penting. Sebab kita tak boleh silap, lepas tu informationnya kena betul. Sebab apa yang kita salah tulis dalam laporan ataupun minit mesyuarat kita tu, boleh satu perkataan tu boleh menjejaskan satu organisasi tu. Sebab dalam, kita tahu kan dalam laporan, dalam minit mesyuarat kan ada melibatkan keputusan, ada melibatkan makluman. Jadi kalau kita salah note benda tu, itu akan menjejaskan repo kita sendiri dan juga repo banyaklah yang akan naik, bos kita kemudian sampai ke pengarah kita. Jadi sewaktu kita buat satu tugasan yang penting tu, kita kena fokus betul-betul. Tak boleh ada orang kata makan angin sangatlah, kena fokus, dah siap, semak berapa kali, kalau boleh minta superior ataupun kawan kita semak. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan tugasan ni? Okay, tugasan A ni, macam saya kata tadi, tugasan yang berimpak tinggi, yang memberi kesan positif kepada organisasi jika kita berjaya melakukannya. Tapi kalau kita gagal, dia akan bagi kita kesan pada kita lah, kita punya repo akan jatuh, semua banyaklah dia punya sequence yang nanti orang-orang yang akan terlibat tu. Yang contohnya macam saya bagi tadi lah, laporan, minit mesyuarat itu sangat penting. Dan kemudian tugasan yang B, tugasan yang B, kita dah buat minit mesyuarat ni hari ni, nak buat laporan. So kita susun apa tugasan B. Tugasan B yang kita buat setiap hari di office, kita selalu check email, lepas tu kita akan buat phone call, kita akan call untuk dapatkan makluman. Itu tugasan B. Tetapi selagi sepatutnya tugasan B ni dia tak boleh mengganggu kita dalam melaksanakan tugasan A. Maksudnya selagi tak siap yang A, kalau boleh kita minimizekan ataupun kita jangan buat lagi yang B tu. Tugasan C pula. Tugasan C ni kita susun kerja yang kita kena buat, kita perlu buat. Tapi kalau kita tak buat pun hari tu, mungkin kita boleh buat esoknya, tak menjejaskan pun kita punya prestasi kerja hari tu. Contohnya kalau kita ada coffee break, tengah-tengah buat kerja, minum kopi lah sekejap, ataupun kita makan dah sekejap, kita berbual lah sekejap dengan kawan-kawan, ataupun kita sekarang ni kan online kan, ada yang check Instagram, ada check Facebook. So yang tugasan C ni boleh buat, cuma kita jangan jadikan dia sebagai satu, orang kata, satu gangguan lah masa untuk kita siapkan tugasan A. Dan seterusnya tugasan D. Tugasan D ni pun tugasan yang dia nyatakan kita boleh beri orang lain untuk siapkan. Maksudnya bukannya kita bagi kerja kita dah tak terkejar nak buat, bagi pada orang, bukan. Tugasan D ni sebenarnya tugasan yang kita boleh minta tolong orang lain. Sebab kita nak fokus dekat A ni, so kita boleh beri tugasan D ni, contohnya nak scan, nak photostat ataupun nak fax, nak email. Sebab kalau kita ada masa, kita boleh buat. Tapi kalau kita nak minta tolong orang pun boleh, kita boleh minta tolong Fawiza, sebab
Kadang-kadang kita tengok Fariza ada masa lapang sikit, kita boleh minta tolong, boleh tak tolong scan, tolong fax, tolong photostat. Kita jangan gunakan masa ni untuk saya nak pergi photostat lah dulu, berhentilah sekejap buat yang A. Tak boleh, kita fokus. So yang tugas-tugas sampingan ni kita boleh beri pada orang lain lah untuk laksanakan. Dan yang tugasan E, yang ni tugasan yang kita nak buat boleh, dia kalau ikut hukum ni macam sunat lah, buat boleh, tak buat pun tak apa. Dia macam kalau kita buat, kita suka buat tapi tak beri faedah pun sebenarnya, malah mazir masa je. Contohnya macam kita pergi tengah-tengah buat kerja, nak pergi kata nak apa selalunya kalau kita ni nak ambil nak keluar pergi exercise lah sekejap, pergi ambil surat, pergi hantar surat, pergi jalan-jalan ke bawah, kononnya nak ambil angin. Tapi kalau saya minta maaf lah, mungkin di jabatan kita tak ada lah kot yang kes macam ni. Tapi kalau di tempat kerja lain dulu, dia boleh pula ambil masa nak pergi merokok, satu hari tu sampai 3-4 kali pergi keluar smoking. Kononnya nak refresh lah. Boleh, cuma kalau kita tak ada tugasan penting boleh. Tapi kalau kita ada tugasan penting yang perlu kita fokus, tu kita kalau boleh kurang-kurangkanlah. Okay, so jadi kekal fokus kepada tugasan A dan lakukan tugasan lain setelah tugasan utama itu selesai dilaksanakan. Jangan lengahkan masa, jangan buat perkara yang tak penting. Inilah teknik yang kata nak menguruskan kita punya tugasan. Okey, seterusnya yang kelima. Yang kelima ni sebab saya ambil daripada translate yang tu, dia kata cipta tarikh akhir bayangan. Punyalah dia punya ni kan, sebenarnya kita try buat kita punya deadline sendiri. Contohnya kalau sepatutnya hantar benda tu, hantar satu laporan ataupun ni dalam masa, katalah dalam masa 2 hari. Tapi kita cuba kita buat deadline tu supaya kita rasa, kita sendiri rasa tertekan. Tak adalah kita rasa nak buang-buang masa kan, sebab kita rasa masa tu dah suntuk. Contohnya kalau kita kata esok nak cuti lah. Bila esok nak cuti tu maksudnya bila kita cuti, kita dah satu hari tu tak buat kerja kan. Jadi kita letak tekanan dekat diri kita ni, kita kata esok nak cuti. Kerja ni memang kena siapkan hari ni juga. Esok tak boleh tangguh esok dah, sebab lusa dah kena submit kepada bos. Jadi kita letakkan tekanan pada diri kita macam tu supaya kerja kita tak tertangguh. Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu, mungkin benda tu 2 hari, tapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang mungkin esoknya kita tak tahu kan, perancangan kita ada yang sakit, ada yang mungkin ada kematian ataupun ada terpaksa emergency leave. So janganlah kita kata esok ada sehari lagi, esok sehari lagi. So bila datang benda-benda yang tak dijangka ni memang akan menjejaskan lah. Lagi-lagi kalau tugas tu kena submit hari Jumaat tapi kita tertangguh. Bila tertangguh dah carry ke hari Isnin, dah jadi lama lah. Memang tak seronok lah kan macam tu. Okay, itu sajalah. Next Faiz. Okay, itulah saja sedikit perkongsian saya tentang buku Eat That Frog ni, tentang cara nak menguruskan masa dengan berkesan. Hanya saya buat dia punya macam rumusan lah, apa pusing-pusing kat sini kan. Jadi sebagai penutup, nasihat saya kepada diri sendirilah, peringatan pada diri sendiri, kalau boleh kita janganlah lengah-lengahkan sesuatu kerja, sebab kita tak tahu kita ni macam kalau kita tak buat hari ni, esok bolehkah kita buat, ataupun kalau kita tak siapkan kerja kita tu, kita kena fikir impact ni tu bukan pada kita tapi menjejaskan juga kepada orang lain. Kadang pada kita rasa tak ada apalah, saya cuma pegawai biasa, tapi apa impactnya kepada KPP kita, apa impactnya kepada KPPK kita, sebab masing-masing ada reputasi yang kena dijaga. Okeylah, sebagai kesimpulan, saya rasa buku ini sangat bagus untuk kawan-kawan yang committed lah, betul-betul committed nak buang sikap suka tangguh kerja tu. Bolehlah pinjam buku ni daripada
daripada Perpustakaan Negara. Bolehlah baca, dia tak banyak, dalam 100 lebih muka surat je, tapi sangat baguslah. Mungkin lepas ni saya dapat cari yang bahasa Inggeris, lebih faham sikit lah kot. Itu sajalah. Sekian. Terima kasih.